ataupun tajuk pada malam ni ilmu makrifat. Jadi ilmu makrifat ini dia salah satu cabang ilmu yang ada di dalam ilmu tasawuf. Jadi dalam ilmu tasawuf itu mereka membincangkan yang berkaitan dengan ilmu hakikat, makrifat dan syariat. Jadi tajuk kita satu saja diambil daripada sudut ilmu makrifat. Jadi ilmu makrifat ini dia duduk dalam ilmu yang berkaitan dengan tasawuf. Jadi persoalannya kita ni semua ni, kita duduk hadir ke masjid ini ataupun ke mana-mana masjid, kita melaksanakan solat 5 waktu sehari semalam, dan ilmu yang kita pelajari, yang asas yang kita dengar dan kita pelajari ialah ilmu yang berkaitan dengan at-tauhid. Dan ilmu yang kedua yang berkaitan dengan al-ibadah, dan ilmu yang ketiga secara asasnya yang wajib kita pelajari, ilmu yang berkaitan dengan akhlak. Adapun ilmu yang berkaitan dengan ilmu makrifat ini, dia duduk dalam bab ilmu tasawuf. Jadi kita ni, kita nak tahulah yang dikatakan ilmu tasawuf tu apa dia, ataupun at-tasawuf. Jadi ilmu tasawuf ni kita nak tahu apa maksud ilmu tasawuf ni, apa definisi dia, mai daripada mana, dan adakah ilmu tasawuf itu sendiri ilmu yang benar-benar ilmu itu ada dalam Islam, dan adakah ilmu tasawuf itu ada ilmu tasawuf yang benar menurut syariat, dan ataupun yang kedua ada ilmu tasawuf yang tidak menepati syariat Islam. Jadi dengan ini dipersilakan yang berbahagia Ustaz Muhammad Syaril untuk menghuraikan bab yang berkaitan dengan soalan tadi, insya-Allah dipersilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Terima kasih pada pengurusi majlis Fadilatul Ustaz Said, rakan panel Fadilul Ustaz Waqfi, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Qusum Masjid, hadirin hadirat, tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Soalan pengurusi bagi dia banyak, dia seakan-akan ada rahsia dalam rahsia. Soalan pun macam orang sufi lah bila bertanya. Bunyi macam satu, tapi dipecah jadi lebih daripada dua, lebih daripada tiga. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita nak pergi kepada ilmu makrifat ni, kita perlu pergi melihat kepada asal macam mana timbulnya ilmu makrifat, iaitulah istilahnya kita panggil tasawuf. Dan tasawuf ini pula memiliki berbagai makna yang disebut oleh ramai pihak. Antaranya ialah kita sebut, yang dimaksudkan dengan tasawuf dari sudut bahasa dia ambil daripada perkataan sufah, ahlus sufah. Kalau kita lihat perkataan tasawuf itu sendiri, tidak ada pernah sekalipun dalam mana-mana riwayat disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kataan tasawuf tu tak pernah ada mana-mana nas dalam Quran, tak pernah diungkapkan oleh mana-mana para sahabah, apatah lagi anak murid generasi selepas pada mereka di kalangan tabi'in. Tasawuf itu di awal kurun yang terbaik, bahkan di dalam wahyu tak disebut. Kerana itulah berbagai andaian orang sebut mari mana maksud tasawuf. Yang pertama antara yang terkenal mereka ambil daripada ahlus sufah, nisbahnya kepada golongan fakir. Para sahabah yang fakir digelar ahlus sufah. Mereka ni sehelai sepinggang hidup, fakir, tak ada apa. Hijrah mari ke Madinah,
ikut baginda alaihi salatu wassalam, mereka duduk di belah luar Masjid Nabawi. Yang hari ini kalau makam Nabi SAW yang belah tinggi sikit tu. Di kalangan mereka yang terkenal Ahlus Suffah ini Abu Hurairah radhiyallahu an. Di kalangan mereka Abu Darda radhiyallahu an. Di kalangan mereka Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Ini di antara mereka yang fakir. Mereka ni termasuk dalam kelompok Ahlus Suffah. Yang mana Ahlus Suffah ni pernah mengadu pada Nabi SAW tentang zahaba ahlud duthur. Mereka mengadu pada Nabi SAW, sesungguhnya di kalangan orang yang ada harta ni, mereka sentiasa lebih pada kami bab beramal. Mereka boleh, dengan harta yang mereka ada, mereka boleh ulang alik buat umrah. Mereka boleh bantu orang. Kami ni tak ada apa. Dalam masa yang sama, kami solat, mereka pun solat. Kami puasa, mereka pun puasa. Tapi mereka sentiasa boleh potong kami. Maka kata Nabi SAW, Nabi ajarkan kepada mereka tentang amalan yang boleh potong apa yang mereka duk buat, melainkan kalau mereka juga buat perkara yang sama, iaitulah berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Ahlus Suffah. Hadis yang panjang tentang perkara itu. Yang kedua, mari mana perkataan tasawuf ini, iaitulah diambil dari perkataan as-suf. Suf merupakan bulu ataupun sejenis pakaian yang dibuat daripada bulu binatang, yang merupakan pakaian ini orang-orang zuhud terkenal memakainya. Suf, baju suf ini. Diambillah perkataan tasawuf ini berdasarkan pakaian ahli orang-orang yang zuhud, yang tak tunjukkan mereka tu cinta pada dunia. Mereka ni pakai, syiar mereka ni pakaian mereka bulu tebal, pakaian seperti itu. Jadilah keluar istilah tasawuf. Ambil perkataan daripada sauf. Yang berikut pula antara nama lain, iaitulah diambil pada safa, ataupun sesuatu yang suci. Menunjukkan inti tasawuf ini, dia sembang, disebut tentang sesuatu amalan yang nak membersihkan diri daripada sifat mazmumah. Baik, itu dari sudut mana mari istilah tasawuf ni lah. Kemudian, apa sekalipun mereka nak sebut, tasawuf yang benar, sepatutnya tasawuf yang betul, yang Allah Subhanahu Wa Taala redha, bolehlah kita sebut sebagai apapun istilah, sama ada tasawuf, tazkiyatun nafs, maqam ihsan, asalkan apa saja perbuatannya, tindakan dia ni bertepatan dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintah, dengan apa yang Nabi SAW tunjukkan, yang mana dia lakukan demi mengharapkan redha Allah, itu tasawuf yang dibenarkan. Nama ni tak menjadi masalah. Dia nak sebut dia ni apa dia? Saya ni sedang memperbaiki makam ihsan saya. Saya ni sedang perbaiki makam tasawuf saya. Saya ni sedang belajar tazkiyatun nafs. Nama-nama tu kita tak kisah. Tetapi apa inti yang dia buat? Apa yang dia buat? Kan itu orang-orang dulu kala di kalangan Arab mereka sebut wabil mithal yattadihul maqal. Dengan apa yang dia buat itu jelaslah apa yang nak disebut sebenarnya. Maksud dia, kalau dia kata dia ikut Quran dan sunnah, tapi dalam masa yang sama dia dakwa mimpi itu dan mimpi ini, dakwaan itu karut, yang terbukti adalah apa yang dia amalkan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kemuncak tasawuf yang benar ini kita sebut yang betul-betul dulu, nanti kita masuk yang menyeleweng. Yang benar adalah asalkan dia itu bila nak melakukan ibadah seperti mana yang Nabi SAW sebut dalam hadis Jibril yang terkenal, iaitulah apabila ditanya oleh Jibril kepada baginda Rasulullah SAW, mal ihsan, apakah itu ihsan? Hadis yang panjang. Sampai aja Jibril berjumpa dengan baginda alaihi salatu wassalam. Jibril tanya tentang beberapa perkara.
apa itu makna iman, apa makna Islam, bila kiamat. Hadis itu terkenal, kita semua tahu. Salah satu yang ditanya, maqam ihsan tu apa dia? Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau serahkan ibadat kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kau lakukan itu Allah memerhatimu. Engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak mampu untuk sampai ke situ, ketahuilah sesungguhnya Allah melihat engkau. Maka dalam sebut bab tasawuf ini, apabila kita beribadat pada Allah Ta'ala, laksanakan syariat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan. Bila kita dah sampai level ini, level yang paling tinggi yang disebut dalam hadis ni, maqam ihsan, kita buat ibadat sehabis baik yang kita boleh. Yang itulah kita gelar tasawuf yang syar'i, yang diterima oleh syariat, yang agama redha jika nak digunakan istilah tasawuf sebegitu apabila seseorang memiliki maqam ihsan. Al-muhim, golongan tasawuf ini mereka memiliki beberapa gelaran. Antaranya zuhad, mereka yang zuhud. Nusak, mereka yang melakukan ibadah. Ataupun golongan ubad, mereka yang banyak buat ibadat. Ataupun bakain, mereka yang selalu menangis-nangis. Sebut sikit tentang agama, bersungguh dia menangis. Dan banyak lagi istilah. Apapun, Ibn Hazm Al-Andalusi mengingatkan kita bila dia sebut dalam buku akidah yang terkenal, Al-Milal wan Nihal. Kata dia, ketahuilah Nabi SAW telah membawa risalah agama ini dengan jelas. Secara zahirnya tidak ada apa pun yang tersembunyi. Nabi SAW tidak pernah tidak pernah memberitahu tentang syariat melainkan secara jelas disampaikan kepada semua, tidak sepotong-sepotong, sebahagian-sebahagian kepada orang tertentu. Syariat yang Nabi sampaikan tak ada sikit diberi pada anak menakan, orang lain tak tahu. Diberi sikit kepada isterinya, orang lain tak tahu. Diberi kepada orang tertentu, orang lain tak ada. Kata Ibn Hazm rahimahullahu ta'ala, perkara ini tak ada. Siapa yang mendakwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembunyikan sesuatu daripada ilmu syariat yang Allah Ta'ala perintah suruh sampai ni, dia telah melakukan perkara yang kufur. Barulah kita pergi pada bab tasawuf yang menyeleweng. Golongan tasawuf, golongan sufi ni yang rajin buat ibadat, mereka claim apa sahaja yang mereka nak buat ni, makam yang mereka nak sampai ni, makam supaya Allah Ta'ala redha. Tetapi dalam masa yang sama, dakwaan mereka ni tak sama macam apa yang mereka buat. Contohnya, apa yang Ibn Hazm sebut tadi, semua perkara Nabi SAW dah jelaskan. Tak ada apa pun yang tersembunyi. Tak ada jurus tu, kalau ada banyak jurus. Kalau kita tok guru silat, kita beri habis semua ke anak murid kita. Tetapi golongan sufi ni, mereka ada yang kita panggil sebagai amalan tertentu yang hanya grup tertentu saja yang ada. Siapa nak amalan ini, hizib ini, wirid ini, petua ini, dia kena masuk dalam golongan kami. Maka pecahan setelah dia bergelumang dalam tasawuf secara salah, masuklah dia dalam apa yang kita panggil sebagai tariqat. Tarekat itu, tarekat ini, tarekat itu, tarekat ini. Masing-masing tarekat ada buah pelik dia. Yang kesemuanya ni, kalau kita lihat di Malaysia contohnya, tarekat antara yang terkenal Naqsyabandi. Penulis kitab
Naqsyabandi yang terkenal yang diguna pakai iaitulah Tanwirul Qulub. Dalam kitab Tanwirul Qulub ini mereka berbangga bahawa sanad yang mereka ambil daripada Muhammad Al-Kurdi ni, penulis kitab Tanwirul Qulub, sampai kepada tok guru mereka yang mursyid, sampai kepada tok guru mereka yang mursyid. Dan biasanya golongan sufi, golongan tarekat yang melampau ini, mereka nak tunjukkan bahawa tarekat mereka ni adalah hebat, mereka akan nisbahkan mereka ini mempunyai sanad. Jadi bila orang kata saya ni bila beramal hizib ni ada sanad. Sanad sampai mana? Sampai Abu Bakar. Orang dengar gerun. Zikir dia ni sampai Abu Bakar. Kalau dia ni tanya, kami punya guru mursyid dapat hizib ini ataupun tarikat ini sampai sanadnya sampai kepada Ali radhiyallahu an, kita dengar gerun. Kebanyakan golongan tarikat ini mereka telah tergelincir masuk dalam apa yang kita sebut sebagai batiniyah, fahaman batiniyah. Yang mana tasawuf, golongan sufi, perkaitan mereka, hubungan mereka dengan golongan Syiah batiniyah, kalau kita lihat hampir sama. Iaitulah sampai pada satu peringkat mereka kata guru mereka memiliki makam tertentu yang melepasi apa yang mereka panggil ahli syariat. Bila dah masuk tarekat, adalah istilah yang kita sebut sebagai beberapa istilah. Pertama, ahli syariat. Yang kedua, ahli hakikat. Yang ketiga, ahli makrifat. Baru nak sampai makrifat ni, tajuk dia sebenarnya makrifat. Jadi tuan-tuan semua dah terasa berdiri di atas awan ke? Sambil bersila ni dah terasa fana ke? Baik. Sebut apa tadi? Syariat, hakikat, makrifat. Di mata golongan tarekat, mereka membahagikan amalan ni kepada zahir dan batin, kulit dan juga isi. Golongan syariat seperti kebanyakan golongan, kita ni lah golongan syariat. Orang yang beramal dengan ilmu fiqh, solat, haji, puasa, ini namanya golongan syariat. Dah nama pun syariat, kita buat syariat yang biasa macam orang ramai buat. Mereka kata ini kulit. Mereka golongan hakikat, mereka lebih daripada itu. Mereka fikirkan bahawa bila beribadat ni bukan hanya kira sah tak sah je, batal tak batal je, cukup rukun tak cukup rukun je. Mereka masuk satu lagi peringkat, iaitulah mereka kena pastikan setiap amalan mereka buat. Bila solat, kena perhatikan apakah hati perasaan mereka berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala ataupun tidak. Kalau puasa, mereka nak pastikan bukan hanya tahan lapar, tetapi makam mereka, lidah mereka tu benar-benar berpuasa takutkan Allah. Perbuatan mereka ketika siang berpuasa takutkan Allah Ta'ala, bimbang Allah tak terima amalan. Kesemua ni nampak baik dan memang pun diajar oleh Nabi SAW. Kalau sebut bab solat, berapa banyak hadis Nabi ingatkan. Dalam ayat Quran sendiri pun Allah Subhanahu Wa Taala pesan, fawailul lil musallin, celakalah orang yang sembahyang, alladzina hum an salatihim sahun, iaitulah mereka yang cuai dalam solat. Sebahagian ahli tafsir mereka sebut cuai ni maksudnya sentiasa selalu last minute tunaikan solat. Ataupun Nabi SAW sebut dalam hadis, tilka salatul munafik, tilka salatul munafik, tilka salatul munafik. 3 kali Nabi SAW ulang. Itulah sembahyangnya orang munafik, itulah sembahyangnya orang munafik, itulah sembahyangnya orang munafik. Macam mana? Mereka sengaja solat di hujung waktu, dan apabila mereka melaksanakannya, mereka buat dengan laju. Hadis riwayat daripada Anas ibn Malik. Laju mereka sembahyang, lambat, laju pula, termasuk sahur. Kalau seseorang menghayati apa yang
golongan hakikat ni sebut, kita bersetuju kalau itu maksudnya. Tetapi malang mereka telah terjun kepada apa yang disebut sebagai batiniyah. Mereka tenggelam dalam lautan kebatinan yang mereka sangka sendiri betul tetapi sebenarnya salah. Akhirnya mereka nak pergi ke mana? Setelah faham hakikat ni, mereka pergi satu lagi peringkat ma'rifat. Iaitulah setelah mereka tahu kemuncak beramal ni sebenarnya bukan kulit, bukan amalan syariat, bukan semayang ni semata-mata, tetapi amalan hati. Maka bila hati ni dah sempurna, akhirnya kemuncaknya diri dia bersatu dengan Tuhan, namanya wahdatul wujud. Dia dah pergi sampai ke situ. Lama kelamaan bila dia sebut diri dia dah bersatu dengan Tuhan, ataupun alam ni sebenarnya bayangan saja, sebenarnya semua ni adalah Allah Ta'ala, dia dah sampai ke situ. Akhirnya bila dia kata dia dah bersatu, kemuncak paling tinggi ialah tak perlu dah melakukan ibadat, tak payah dah sembahyang-sembahyang. Dia pergi ke situ akhirnya. Kerana itu mereka pertikai, buat apa sembahyang kalau hati busuk? Kita dengar pun, betul juga tadi aku sembahyang subuh, buat apa kalau aku buat begini-begini? Dia kata begitu maksudnya. Kerana mereka anggap apa yang dibuat oleh ramai orang ni semuanya sia-sia, kerana mereka telah sampai pada satu peringkat diri mereka bersatu dengan Tuhan. Maka jika ini pergi ke arah situ, inilah yang kita sebut sebagai menyeleweng. Nanti kita akan sambung bagaimana contohnya golongan tarekat yang melampau antaranya di Malaysia ni pun, apakah amalan mereka, bagaimana mereka bila duduk dengan guru mursyid, apa yang mereka buat di hadapan guru mursyid mereka. Wallahu a'lam. Jadi alhamdulillah, itu penerangan yang jelas daripada yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Syahril. Jadi kita pergi kepada ahli panel yang kedua yang berkaitan dengan apa yang telah dihuraikan oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Syahril tadi. Jadi golongan tasawuf atau sufi yang menyeleweng ini, mereka menganggap adanya ilmu yang berkaitan dengan syariat, hakikat dan makrifat yang kononnya bersumberkan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka banyak mendakwa bahawa mereka itu beramal di atas dalil-dalil yang jelas, dan mereka berani menafsirkan ayat-ayat Quran dan juga mengatakan bahawasanya ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang mereka telah amalkan. Padahal bukan daripada sumber Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka membawa riwayat yang palsu. Jadi ada ayat Quran yang mereka menyebut tentang firman Allah Taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyal yaqin, hatta ya'tiyakal yaqin. Dan juga mereka mendakwa bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man la ya'rifu nafsah wa la ya'rifu rabbah. Dan ada lagi mereka mendakwa hadis Nabi, sanak kepada Nabi, awwaluddin ma'rifatullah. Jadi ini semua persoalan yang bermain dalam minda kita. Adakah apa yang mereka dakwa itu, mereka tafsir daripada Quran dan hadis-hadis itu adalah benar? Adakah benar seperti yang fahaman yang difahami oleh salafus salih? Jadi dipersilakan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Wafiq bin Desa untuk mengulaskan berkenaan dengan perkara ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Moderator, kekanda saya Ustaz Said Abdullah, yang berbahagia ahli panel, sahabat saya Ustaz Muhammad Syahril, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi pada malam ini kita membincangkan tajuk berkenaan dengan ilmu makrifat, iaitu berkenaan dengan ilmu tasawuf. Seperti mana yang telah diuraikan oleh Fadilatul Ustaz Syahril tadi, iaitu berkenaan dengan tasawuf ini, maksudnya dari segi yang boleh diterima itu adalah kepada yang membawa maksud penyucian diri. Hak tu semua kita boleh terima. Cuma di sana ada beberapa perkara yang perlu kita lihat, seperti mana telah disebutkan oleh ahli panel yang pertama dan juga seperti mana yang diminta oleh Tuan Moderator.
Soalannya itu iaitu berkenaan dengan ilmu syariat, ilmu hakikat dan juga makrifat. Dan sebenarnya ada satu lagi yang sebahagian para ulama tasawuf letak, iaitu ilmu tariqat. Tariqah, tarikat lah. Baik. Jadi seperti mana yang disebutkan tadi, iaitu yang pertamanya adalah ilmu syariat, ilmu syariat, iaitu berkenaan dengan sebahagiannya memberikan definisi, iaitu berkenaan dengan hukum hakam, ataupun kata ahli panel yang pertama tadi, ia adalah ilmu berkenaan dengan lapis atas sahaja. Iaitu apa sahaja yang berkenaan dengan hukum hakam, maka ianya dilihat sebagai ilmu syariat. Dan ilmu syariat ini bukanlah keutamaan pembincangan ulama-ulama tasawuf, kerana apa yang mereka bincangkan itu lebih kepada ilmu hakikat dan juga ilmu makrifat itu sendiri. Baik, berkenaan dengan ilmu syariat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ilmu syariat ini adalah, kita katakan, bagaimana hukum hakam itu berjalan dalam kehidupan manusia. Bagi ahli-ahli tasawuf, mereka berpandangan bahawa ilmu syariat itu ianya meliputi 5 hukum taklifi, iaitu wajib, sunat, haram, makruh dan juga harus. Dan segala ibadah berkenaan dengan solat contohnya, berkenaan dengan puasa, berkenaan dengan zakat, berkenaan dengan haji, itu semua adalah perbincangan berkenaan dengan syariat. Jadi kita pun bersetuju, pada dasarnya itu adalah dari segi pembahagian sahaja, tapi pada dasarnya kita pun bersetuju, iaitu itu adalah ataupun kita sebutkan sebagai bab ibadah ataupun perbahasan fiqh, itu yang dimaksudkan oleh mereka sebagai ilmu syariat. Apabila membicarakan tentang penerimaan sesuatu ibadah, iaitu yang melibatkan ikhlas, yang melibatkan zuhud, yang melibatkan kepada warak, maka itulah yang disebut oleh mereka sebagai ilmu hakikat itu. Kenapa kita solat? Mengapakah kita solat? Untuk apa kita solat? Semua itu adalah perbahasan-perbahasan yang berkenaan dengan rohani, berkenaan dengan roh. Inilah yang disebut oleh mereka sebagai ilmu hakikat. Untuk mencapai kepada ilmu hakikat ini, kebersihan jiwa ini, maka di sana wujudnya satu ilmu lagi untuk sampai kepada hakikat itu, iaitu ilmu apa? Tarikat. Itu ada tarikat sekian. Seperti mana yang telah diterangkan oleh Ustaz Syahril tadi, dia ada beberapa tarikat dengan wirid-wirid yang tertentu, dengan bacaan-bacaan yang tertentu, yang mana mereka yang melalui tarikat itu adalah untuk sampai kepada ilmu tarikat, ilmu hakikat itu sendiri. Supaya apa? Di dalam ibadah mereka itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu betul. Kita semua cuba untuk sampai kepada maqam yang mana apabila kita beribadah, ibadah kita itu ikhlas kerana Allah, khusyuk kerana Allah. Namun di sana jalan yang dipilih untuk penyucian jiwa, hak tu yang perlu kita lihat kembali. Walaupun banyak tarikat-tarikat yang ada, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, cuba kita merenung bagaimanakah pendekatan Nabi SAW dan juga para sahabat di dalam menyucikan diri. Sedangkan jalan itu telah ditunjukkan oleh Nabi SAW, telah ditunjukkan oleh para sahabat, yang mana mereka ini adalah manusia yang sebaik-baik manusia yang dikeluarkan bagi umat ini. Allah kata, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamulah sebaik-baik umat yang dikeluarkan di kalangan manusia. Jadi untuk kita melihat bagaimanakah cara ataupun tarikat penyucian jiwa itu, sebenarnya kita tidak memerlukan kepada mana-mana cara yang kadang-kala
cara-cara itu adalah bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh agama. Itu sebab sebahagian bila kita tengok di internet dan sebagainya, lah nak akses cukup mudah. Kita tengok dengan zikir, menari dan sebagainya, dengan kita katakan mereka berzikir seolah-olah mereka itu tidak berada pada alam yang sepatutnya. Cuba kita fikir, para sahabat zaman dahulu bila mereka beribadah, bila mereka melakukan amalan soleh, agak-agak adakah sedemikian? Perkara-perkara inilah yang kadang-kala muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian menyebabkan gangguan pada pemikiran manusia itu. Kadang-kadang mai gila isim dan sebagainya. Kadang-kala minta maaf. Untuk mencapai kepada hakikat itu, sebahagian daripada manusia tidak mampu untuk solat. Betul tak? Duk takbir Allah, tak sampai. Tak rasa tak masuk khusyuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak sampai. Sebab apa? Dengan mengikuti jalan-jalan yang pada dasarnya tidak mengikut seperti mana yang ditunjukkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Mudah kita lihat bagaimana kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat. Itu sebab mengapa di negeri kita apa-apa sahaja kita merujuk kepada Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Sebab apa? Jika kita nak memilih pelbagai tariqah, pelbagai jalan, kita tidak tahu yang manakah benar-benar boleh membawa kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang boleh mengabdikan diri. Siapa boleh jamin? Tuan-tuan, siapa boleh jamin jalan yang dia ikut itu boleh bawa dia kepada kebenaran? Dengan zikir-zikir yang telah disusun dan sebahagiannya seolah-olah kita lihat, adakah begini yang ditunjukkan oleh Nabi dan juga para sahabat? Adakah para sahabat mereka ini terlompat-lompat tidak sedarkan diri untuk mencapai maqam darjat pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjukkan, apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam nasihatkan, itulah sebenarnya tariqah ataupun jalan yang sebenar yang perlu kita ikuti. Tidak perlu untuk mencari tariqah yang lain. Kalau orang tanya saya, tariqat apa yang terbaik, adalah tariqat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahami makna hadis, fahami hikmah di sebalik hadis, daripada kita tercari-cari sesuatu yang bukan sebenarnya daripada agama ataupun yang tidak jelas adakah ini yang disuruh oleh agama. Nampak? Jadi kita katakan itu berkenaan dengan perbezaan antara ilmu syariat dan juga ilmu hakikat. Pada dasarnya kita katakan untuk penyucian jiwa, jika dimaksudkan dengan penyucian jiwa, iaitu berkenaan dengan pengabdian kepada Allah, khusyuk, khudu', tazallul, tunduk patuh kepada Allah. Hak ni bagus, tapi bagaimanakah caranya? Walaupun mereka menggunakan dalil seperti mana yang disebutkan oleh Ustaz Syahril, iaitu dalil ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan seolah-olah kamu melihat Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak mampu, maka seolah-olah Allah Subhanahu wa taala itu melihat kamu. Ibn Utsaimin, Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, ketika mana memberikan syarahan terhadap dua ungkapan ihsan ini, kata beliau, apabila kita beribadah seolah-olah kita melihat Allah, itu adalah at-tarhib fi ibadatillah, iaitu kita rasa cinta, kita rasa suka dan kita rasa kelazatan apabila kita beribadah. Kalau
kita merasakan seolah-olah Allah melihat kita itu datangnya perasaan khauf, perasaan takut. Walaupun tidak dapat sampai kepada peringkat kita katakan kelazatan cinta, tapi kita rasa takut. Itu yang dimaksudkan seolah-olah Allah Subhanahu wa taala itu melihat kamu. Baik. Ustaz Syed tadi ada baca apa? Anta'budallah. Dalam Quran apa? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan beribadahlah kepada Allah sehingga datangnya yakin. Baik. Hak ni adalah kita katakan ayat Quran ni asal dia kalau kita tengok kepada pentafsiran para ulama salaf, Ibnu Abbas, Mujahid, Hasanul Basri, kibarut tabi'in daripada para tabi'in awal, mereka menyatakan makna dia, dan beribadahlah kamu kepada Allah sehinggalah ya'tiyakal yaqin, sehinggalah datang kepada kamu. Al-yaqin di sini bukan keyakinan, tetapi yang dimaksudkan di sini adalah kematian. Sebahagian daripada manusia yang mana mereka memahami dan sembahlah Tuhanmu itu sehingga datang kepada kamu yakin, maksudnya di sini beribadahlah sehingga apabila datang keyakinan, yakni keyakinan kamu dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang disebutkan oleh Ustaz Syahril tadi, kepada makam ma'rifat, iaitu segala makhluk itu apabila kita mengenal diri kita, maka kita nampak Allah Subhanahu wa taala itu berada pada diri kita. Bila kita melihat bukit, maka kita nampak Allah Subhanahu wa taala itu pada bukit. Dan mereka ini apabila membacakan ayat ini, mereka menyatakan bila sampai kepada peringkat keyakinan ini, maka ibadah itu sudah tidak wajib bagi seseorang. Sehingga kan dia kata tak perlu solat. Dia kata contohnya tengok bagaimana sebelum peristiwa Isra Mi'raj, sebelum pada peristiwa Isra Mi'raj, apa yang lebih baik, kita bagi peluang untuk azan insya-Allah. Baik. Jadi kita katakan tadi sebahagian yang menyatakan, sebenarnya kita katakan mereka menyatakan apabila seorang itu telah sampai kepada makam ma'rifat itu tidak wajib untuk, sebahagian yang menyebut tidak wajib untuk dia solat, kerana contohnya pada sebelum daripada peristiwa Isra dan juga Mi'raj tidak difardukan ibadah solat. Selepas daripada berlakunya peristiwa Isra dan juga Mi'raj, maka baru di sana berlakunya ilmu syariat. Itu yang disebutkan oleh mereka. Sedangkan kita katakan sebelum daripada berlaku peristiwa Isra dan juga Mi'raj pun memang Nabi SAW sudah menunaikan ibadah solah. Para sahabat pun telah menunaikan ibadah solah. Cuma ibadah solah itu tidak difardukan melainkan pada malam Isra dan juga Mi'raj. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Dah diceritakan bahawa Allah Subhanahu wa taala sebut pada peringkat awal lagi dakwah Nabi SAW, wahai orang yang berselimut, bangunlah kamu pada waktu malam, iaitu untuk kamu menunaikan solat pada waktu tengah malam. Nak menunjukkan apa? Ibadah solat itu sudah ada. Antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla, yang mana di dalam surah Iqra itu, ya surah Iqra Al-Alaq dia lah, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebut ara'aital ladzi yanha, tidakkah engkau melihat seseorang yang menghalang, abdan idza shalla, menghalang seseorang hamba apabila dia sedang solat. Ayat ini ditujukan kepada Abu Jahal, yang mana beliau sering menghalang Nabi SAW untuk menunaikan ibadah solat, malah pembesar-pembesar Quraisy yang lain. Apabila Nabi SAW solat di Masjidil Haram, maka Nabi SAW dihalang daripada untuk menunaikan ibadah solat. Begitulah juga rasul-rasul yang terdahulu semuanya ada ibadah solat. Jadi orang yang menyatakan bahawa tidak ada ibadah solat, walaupun kita katakan
perkara ini tak ramai orang kita yang macam tu. Tapi kefahaman ini apabila telah menular, maka kita katakan ia sangat berbahaya. Kerana apa? Tara sekarang ni hak orang dok tahu wajib solat 5 waktu, ramai hak culah. Kan? Dia mai keluar ayat pelik-pelik dah kan. Tambah kalau dia bilang, oi ni hak ni ilmu best punya, tak payah tengok Quran, tak payah tengok hadis, kita main falsafah gitu, pusing sana pusing sini mengenal. Kita kata cara yang diajar itu tidak betul seperti mana disiplin ilmu agama Islam. Kalau sebegitu nak kenal Tuhan, apa beza dengan agama-agama lain nak kenal Tuhan? Maksudnya semua manusia boleh mengenal Tuhan. Itu hanya seperti mana kata Ustaz Syed, tauhid rububiyah Ustaz Syed, tidak ada uluhiyah. Kan? Jadi sebegitu. Jadi saya rasa sekadar itu saja untuk urusan saya, sebab masa pun dah hampir nak habis. Jadi saya serahkan kepada Ustaz Syed. Jadi alhamdulillah jelas bagi kita semua bahwasanya di dalam mereka memahami ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi SAW untuk meletakkan dalil sebagai apa yang mereka amalkan itu terjauh ataupun jauh tersasar daripada apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya SAW. Dan seterusnya soalan yang ketiga untuk Al-Fadil Ustaz Muhammad Syahril. Jadi apakah yang diartikan sebagai ilmu makrifat oleh mereka yang mengaku mengamalkan ilmu tasawuf yang boleh dikatakan menyeleweng ini? Dipersilakan. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai lagi satu maqam namanya ilmu ma'rifat. Ma'rifat ini asalnya daripada perkataan ain arafa, mengenal. Ilmu mengenal. Iaitulah dalam erti kata lain, mereka ni sangat arif berkenaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana itulah gelaran tokoh-tokoh mereka ataupun mereka yang dianggap hebat dalam bab tazkiyatun nufus, pangkal depan nama mereka akan digelar al-arifu billah. Biasanya sebahagian ulama akan ada yang digelar pada depan mereka itu namanya al-arifu billah, orang yang sangat arif berkenaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Pun begitu, golongan tasawuf yang menyeleweng ini, mereka anggap hanya golongan mereka sahaja yang sampai ke makam al-arifu billah. Orang lain ni mereka belajar daripada bukan guru yang mursyid di atas cara faham mereka, bukan daripada kitab-kitab yang diiktiraf oleh golongan mereka, maka mereka tu tak sampai pada makam al-arifu billah. Pun begitu, makrifat ini bila nak sampai, dia perlukan kepada 3 perkara yang kita sebut 3 istilah ni. Pertama at-tahalli, yang kedua at-takhalli, yang ketiga tajalli. Yang pertama at-takhalli, seseorang kena bersihkan diri dia, keluarkan daripada diri dia semua sifat yang buruk, yang kotor. Kita dengar ni bagus, at-takhalli. Dan mereka mengandaikan perkara ini mesti dibuat. Mereka umpamakan seperti Nabi SAW apabila sebelum mi'rajnya ke langit, Jibril membelah dada Nabi SAW, keluarkan perkara yang kotor daripada dada Nabi SAW, dibersihkan dengan air Zamzam. Hadis yang sahih cerita ini. Maka kata mereka, kita pun kena keluarkan daripada diri kita, takhalli, kosongkan diri kita dengan perkara yang buruk-buruk ni kena buang. Dia kena tahalli, isi dengan perkara yang baik. Seperti mana Nabi SAW setelah dikeluarkan sesuatu yang kotor daripada dada Nabi SAW, dibersihkan dengan air Zamzam, maka mereka pun nak buat begitu juga. Sampai satu peringkat mereka kena isi diri mereka dengan sesuatu yang baik. Kita dengar sekali lagi, bagus benda ni, tak ada apa masalah.
tahalli, takhalli ni istilah saja, tak ada apa masalah. Sampai lagi satu makam, iaitulah tajalli. Makam tajalli ni, yang ni lah orang duk tergedik-gedik nak sampai, iaitulah makam bila dia dah sampai satu peringkat, bersih diri dia, bersatu dia dengan Tuhan. Dia boleh melihat keagungan kehidupan ini, sehingga dia boleh tahu perkara yang ghaib, sehinggalah dia boleh meramal, membuat firasat, sehinggalah ke peringkat dia boleh sampai ke arasy. Nasallallahu alaihi wal afiyah. Ini dah melampau sangat. Dia kita sebut sebagai tajalli. Dia dah tajalli. Kerana itu dalam kitab Jawi Lama, Daqaiqul Akhbar, biasanya kita Arab diterjemah kitab Jawi Lama. Ketahuilah kita semua, golongan tarekat ni, buku-buku mereka banyak dalam kitab Jawi Lama. Dan antara buku yang tulis bahasa Melayu moden, tulisan bahasa Melayu moden ni, antaranya Hakikat Insan, Ahmad Laksmana. Siapa biasa tengok buku tu? Hakikat Insan ditulis Ahmad Laksmana. Hari ni dia dah ubah dah nama dia. Sebab dah banyak jabatan agama, jabatan mufti keluarkan bahawa ajaran Ahmad Laksmana ni Hakikat Insan, ajarannya menyeleweng. Buku seperti Hakikat Insan dan Daqaiqul Akhbar, dalam tu dia ada rumus, ataupun rumus ni kita panggil apa? Simbol-simbol. Contoh Muhammad ataupun Ahmad. Muhammad ataupun Ahmad dia panjangkan, buat melintang. Sebenarnya maksud tulisan Muhammad ini ialah seseorang yang berdiri ketika solat. Mim tu kepalanya, ha tu bahunya. Kalau kita duk bayang sekarang ni, Muhammad tu secara memanjang begini. Bukan tulisan macam ni, dia memanjang begini. Muhammad. Mim, ha, mim, dal. Itu seakan-akan nak beritahu ini simbol orang yang sedang sembahyang. Sesiapa yang dirinya mengenal Muhammad ini, kalimat ini, sampai satu peringkat nanti, sebenarnya tak payah sembahyang lah. Sebenarnya golongan tarekat tasawuf yang menyeleweng ni, dia nak pergi ke mana? Akhirnya dia nak bebaskan diri daripada taklif syarak. Sampai satu peringkat, puak-puak ni sebenarnya bahasa mudahnya tak mau sembahyang, tak mau beramal. Itu saja, bukan main bersembang itu ini makam dia dengan Tuhan, kasih dia, jiwa dia bersatu apa semua, tak nak sembahyang. Tu je cerita dia. Dia tak mau sembahyang. Kerana itulah golongan seperti ini, bagaimana berfalsafah pun sekali mereka, kalau mereka tinggalkan mana-mana satu daripada syariat Islam, tak ada manfaat. Dan itu dalam hadis Nabi SAW apabila datang satu grup 3 orang mari ke rumah isteri Nabi SAW, tanya, nak merisik-risik apa yang Nabi SAW buat ibadat ni. Maka bila dikabarkan Nabi buat sekian-sekian, mereka kata sikit sangat ni. Ka'annahum taqalluha. Mereka kata bila isteri Nabi riwayat Nabi buat sekian-sekian, ka'annahum taqalluha. Mereka kata macam sikit sangat. Wa aina nahnu minan nabiy sallallahu alaihi wasallam qad ghafara ma taqaddama wa ma ta'akhkhara min dhanbin. Manalah kita ni nak bandingkan dengan Nabi? Tuhan ampun dia hak dosa sebelum selepas. Amma ana seorang kata apa? Dia akan sembahyang tak berhenti-henti. Seorang lagi dia kata dia puasa takkan berbuka sampai bila-bila. Seorang lagi dia kata dia takkan menikah sampai perkara ni kepada Nabi SAW. Kamu semua ni ke yang kata sekian-sekian ni? Ketahuilah, akulah yang paling takut pada Allah Ta'ala. Aku sembahyang ada masa berehat. Aku berpuasa sampai masa berbuka. Dan aku juga menikah. Hadis yang selalu kita dengar pada dia, hujung dia tu, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Orang Melayu ingat hadis tu je bila nak takutkan orang bila nak menikah lagi. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Hadis tu asalnya panjang, itulah cerita dia. Yang sampai kat kita ni bila orang tak nak menikah, dah lama tak nak menikah, ingat Nabi tak mengaku umat. Sebenarnya cerita dia yang itu.
cerita panjang dia. Kita ambil yang tu. Faman raghiba an sunnati, siapa yang tak mau ikut sunnah aku, falaysa min, dia bukan daripada kalangan aku. Al-muhim, sampai kepada satu peringkat ini, inilah yang namanya ma'rifat. Ma'rifat yang dia tu nak tinggalkan syariat. Kerana itu, apabila tersebarnya apa yang orang sebut nama-nama orang selalu tengok dekat Facebook tu, Wan Hazim tak Wan Hazim, lepat tak lepat, lipat ke apa ke, grup-grup hakikat makrifat ni ada dalam Facebook. Anak-anak muda dia minat perkara ni. Kita kena ambil satu contoh akhir sebelum kita bagi Ustaz Wafiq. Antara ciri golongan tarekat ialah mereka selalu mempunyai amalan yang kita anggap ni mistik. Mereka duk syok sendiri, berhalusinasi seakan-akan mereka ini diberikan kelebihan oleh Tuhan yang orang lain tak dapat. Contoh, kalau kita lihat sirah Nabi SAW, apabila Nabi berada di Madinah 13 tahun, segala jerih payah dihadapi oleh Nabi SAW dan juga para sahabat. Beberapa siri perang mempertahankan Islam diketuai oleh Nabi SAW. Dalam perang, sahabat gugur. Dalam perang, baginda Rasulullah SAW patah gerahamnya. Dalam perang, tak ada istilah gembira. Ketakutan berdepan dengan kematian ni, semua ada. Dalam banyak-banyak peperangan, ada satu dua peperangan yang mari bantuan Allah, yang mana tentera ni tak nampak. Wa arsalna junudan lam tarawnaha. Ketika peperangan Hunain dalam surah Taubah, Allah Ta'ala sebut tentang kisah peperangan Hunain ini. Apabila mari tentera yang tak nampak, kata Ibn Jarir At-Tabari, malaikat mari hantar support, bantuan. Kita nak pergi kepada golongan tarekat ni. Zaman dulu kala ketika British mari, Jepun mari, apa semua sekali, antara yang terkenal mempertahankan tanah air kita ni ialah pejuang-pejuang, pahlawan-pahlawan silat-silat ni lah. Antara amalan mereka ialah mereka ada hizib tertentu, zikir wirid tertentu, jampian pada keris, amalan tertentu yang menyebabkan mereka akan kebal. Kalau kita lihat sirah peperangan yang Nabi SAW sertai, semuanya cedera, tak ada istilah kebal. Mereka tak perasap lembing, perasap panah. Mereka tak buat perkara itu. Mari kita ada amalan tertentu. Di dalam seni bela diri seperti silat, yang orang Melayu memang berpegang kepada seni bela diri inilah. Kita tak kisah orang tu hebat, dia boleh tumbuk tiang ni sampai runtuh. Di atas ilmu tenaga yang dia belajar tu tak apa. Tapi kalau mari kena zikir tertentu, ada pantang tertentu, ada tarekat yang join amalan tertentu bersama guru mursyid mereka, ini dah melampau. Walaupun di akhirnya dia boleh lompat daripada tiang ni ke tiang situ, boleh lompat tu bukan menghalalkan dia boleh masuk mana-mana tarekat yang kesemuanya sebenarnya menyimpang. Kita bukan nak kira dia hebat tak hebat. Kalau kira hebat, orang berjihad, sahabat Nabi berjihad dulu. Tidak begitu ke? Jadi perkara inilah yang perlu diteliti. Tidak ada jalan yang pintas untuk hati kita ini berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, melainkan apabila kita beramal seperti mana yang dipesan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agama ini rosak. Agama ini musnah kalau kita tidak berpegang dengan syariat yang tulen, yang bersih, yang mari daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Taala merahmati kita, wallahu a'lam. Alhamdulillah, sekian dulu apa yang disebut oleh Ustaz Syarif tadi. Jadi jelaslah bagi kita bahawasanya mereka itu beramal dan memahami mengikut kehendak hawa nafsu mereka. Jadi kita jangan ikut jejak langkah mereka yang menyeleweng dalam menisbahkan diri mereka itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya soalan yang keempat dan yang terakhir, termasuklah kesimpulan di atas tajuk yang kita bincangkan pada malam ini, iaitu soalan ini yang berkaitan dengan istilah yang mereka juga guna pakai, iaitu ma'rifatullah, iaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala.
Jadi mengenal Allah Subhanahu wa taala yang dimaksudkan oleh Islam yang sebenar ni dan yang sahih ini, adakah ada daripada petunjuk Nabi SAW? Jadi dipersilakan Al-Fadil Ustaz Muhammad Wafiq bin Desa menghuraikannya, seterusnya menutup majlis ini insya-Allah. Sekian. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebut, fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ketahuilah engkau wahai Muhammad, annahu la ilaha illallah, sesungguhnya tidak ada ilah, tidak ada sembahan, tidak ada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita menyebut tentang ma'rifatullah, maksudnya ma'rifah ini adalah kenal. Kenal. Dan kenal itu kalau dalam pembelajaran tasawuf, dia berbeza dengan tahu. Dia berbeza dengan tahu. Hak ni yang boleh kita, bukan kata tak ada istilah-istilah yang kita boleh pakai, sebenarnya ada juga. Dia tahu dan kenal ni berbeza. Ya? Barangkali saya tahu kameraman tu nama dia Atuk. Uzaifah kita. Saya tahu dia tu Atuk, dia tu kameraman. Barangkali tuan-tuan tahu, tapi tuan-tuan kenal dia. Dia asal pada mana? Anak siapa? Adik-beradik dia berapa orang? Bujang ke dah kahwin? Tahu tak? Tahu tak? Kenal. Maksud tahu. Kenal tak dia? Tuan-tuan barangkali tahu tu adalah kenal, tahu bahawa dia adalah cameraman ataupun orang yang ambil video, tapi kenal tak dia? Jadi bila menyebut tentang ma'rifatullah, iaitu kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimanakah petunjuk di dalam Islam untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa taala? Para ulama salaf membahagikan dalam kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang pertamanya adalah melalui makhlukatih, iaitu dengan penciptaan, iaitu ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok alam ni pun kita tahu adanya Tuhan yang menciptakan alam ini. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan juga bumi, pertukaran siang dan juga malam merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang cerdik, orang-orang yang berfikir, orang-orang yang beriman dan juga bertakwa. Jadi dengan melihat kepada penciptaan alam, maka kita akan lebih dekat kepada Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu, tidakkah kamu melihatnya, yakni melihat penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Betul lah juga seperti mana yang difahami secara umum oleh golongan tarikat, perlu mengenal diri untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, tetapi cara dia tu adakah bertepatan dengan apa yang disuruh oleh Allah dan juga Rasul, ataupun hanya menggunakan akal? Kerana akal kita ini tuan-tuan, kita tidak boleh hanya dengan menggunakan akal, perlu ada juga naqal, perlu ada juga petunjuk dalil daripada Al-Quran dan juga hadis. Kerana ilmu yang kita ada ini bukan daripada kita tau. Daripada siapa? Daripada Allah. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dialah yakni Allah Subhanahu wa taala yang memberikan ilmu kepada manusia yang mana manusia itu tidak mengetahui. Allah mengajar apa yang manusia tidak tahu. Allah memberikan ilmu apa yang manusia tidak tahu. Jadi akal manusia ini perlu selari dengan syariat. Baik, yang pertama itu adalah dengan kita melihat alam ciptaan Allah. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah, melihat kepada penciptaan manusia daripada ayak mani, Allah jadikan kita daging yang tergantung di dalam rahim ibu, jadinya segumpal darah mudrah, kemudian bertukar menjadi janin, adanya tulang dan sebagainya. Itu semua adalah apa? Adalah cara untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, iaitu dengan penciptaan makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Yang keduanya adalah kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan, iaitu dengan memahami wahyu. Bila menyebut tentang wahyu, maka ianya adalah berkenaan dengan dua perkara.
iaitu Al-Quran dan juga hadis maupun sunnah yang sahih. Kalau nak kira hadis palsu, tak payah duk cerita, banyak. Tapi macam mana? Kenal Allah melalui Al-Quran dan juga dengan menggunakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Nabi. Antaranya Allah Subhanahu wa taala sebut, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal mim muddakir. Sesungguhnya kami telah memudahkan untuk kamu, untuk manusia itu memahami Al-Quran. Ada orang yang inginkan peringatan daripada Al-Quran. Mengapa hanya guna di sini, di akal semata-mata, sedangkan Al-Quran itu tidak mahu dilihat, tidak mahu ditadabbur? Afala yatadabbarun Al-Quran? Tidakkah mereka itu mentadabbur apa yang ada dalam Al-Quran? Adakah cukup mengenal Tuhan dengan menggunakan akal dan pada masa yang sama melupakan syariat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan? Kerana hakikat kehidupan ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ayat yang kita baca surah Az-Zariyat ayat 56 apa? Apa tujuan kita diciptakan? Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan juga manusia itu melainkan untuk beribadah kepadaku. Apa guna ada nabi? Apa guna mengucap wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Aku bersaksi bahawa Muhammad itu adalah Rasulullah, sedangkan syariat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan itu tidak mahu ikut. Kita lebih baik pada nabi ke? Kita lebih baik pada nabi ke? Nabi bawa kepada kita syariat ni, package dia. Ada solat, ada zakat, semua ni kena ikut seperti mana yang aku buat. Tetapi tiba-tiba kita hak mengaku Islam, kita boleh seolah-olah dengan menggunakan akal kita direct terus kita boleh tahu apa yang Tuhan kehendaki. Ketidak, Tuhan tak utuskan Rasul. Baik. Jadi sedemikian. Baik. Itu cara untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan bila kita mengenal Allah, maka dia ada apa yang dinamakan sebagai tauhid. Dalam mengenal Allah, dia kena ada tauhid, iaitu pengabdian ataupun mengesahkan Allah. Macam manakah mengesahkan Allah? Ni Ustaz Syed sukalah sebut ni. Yang pertama adalah tauhid rububiyah, iaitu kita mengesahkan Allah, kita mentauhidkan Allah dengan kita meyakini Allah adalah pencipta. Tak cukup dengan tu, dia kena ada tauhid ibadah ataupun uluhiyah, iaitu kita mengabdikan diri kepada Allah, menolak segala bentuk syirik. Nak kenal Allah macam mana? Min asma'ihi wa sifatihi, min asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula, iaitu dengan mengenali Allah melalui nama-namanya yang baik dan juga sifat-sifatnya yang tinggi. Kita dok baca Asmaul Husna kan, dok baca dalam Quran Ar-Rahmanir Rahim. Tak bila doa tak pernah sebut pun ya Rahman ya Rahim, dok sebut ya Allah ya Allah. Sedangkan Allah kata apa? Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada nama-nama yang cantik, maka berdoalah kepada Allah dengan menggunakan nama-nama tersebut. Allah itu antara namanya Al-Alim, Al-Basir, As-Sami', Allamul Ghuyub. Tahu ghuyub? Kita ghuyub ni kan? Ghuyub maksudnya perkara-perkara yang tidak mampu dicapai ilmunya itu oleh pengetahuannya itu oleh manusia. Manusia tak nampak dengan panca indera. Manusia tak tahu apa yang akan berlaku pada masa hadapan. Bila kita tahu Allah itu maha mendengar, Allah itu maha melihat, Allah itu maha mengetahui, maka dalam ibadah kita itu lama kelamaan akan datanglah khusyuk, akan datanglah khudu', akan datanglah tazallul, rasa rendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu antara namanya Mutakabbir, yang maha sombong. Hai, macam mana Allah itu maha sombong? Layak Allah bersifat sombong, kerana tiada sesuatu pun melainkan dia, melainkan ianya adalah makhluk, kerana dia yang menciptakan selain daripada dia. Jadi dia boleh sombong, kita boleh sombong. Ni diri kita, siapa kita buat sendiri ya? Hak pacik-pacik, handsome, macik-macik, hak apa, segak cantik ni, buat sendiri ya rupa. Allah Subhanahu wa taala yang ciptakan.
Nah, kan. Jadi sedemikian. Baik. Jadi secara kesimpulannya, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebelum kita habis, saya ingin baca sepotong ayat Quran ada dalam surah Al-Kahfi yang kita duk baca. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal unabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah." Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Katakanlah wahai Muhammad, mahu tak kami bagi tahu siapakah orang yang mereka itu orang-orang yang rugi amalannya. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yang mana mereka itu sesat perjalanan mereka itu semasa berada di dunia. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, dan mereka menjangkakan mereka telah melakukan suatu amalan yang baik di atas muka bumi. Tuan-tuan, kita semua nak mendekati Allah Subhanahu wa taala. Semua nak mendekati Allah. Tapi macam mana cara kita nak mendekati Allah? Dan kita kena tahu, syaitan, orang yang mendekati Allah, syaitan akan lagi kacau. Sebab itu, orang yang mensyirikkan Allah dengan orang-orang yang soleh yang telah meninggal dunia, mereka itu adalah orang-orang yang baik pada dasarnya dan ingin mendekatkan diri kepada Allah. Namun mereka tersilap jalan. Itu sebab mengapa pada zaman Nabi Nuh ada Wadda, Suwa', Ya'uz, Ya'uq, Nasra. Kata Ibn Abbas, mereka ini orang saleh pada zaman Nabi Nuh. Bila mati, orang buat berhala, tetapi tidak disembah. Lepas mai generasi kemudian nak buat amalan baik, mai syaitan sekali lagi. Hak inilah yang diminta, seperti mana mereka meminta kepada Allah. Mereka berdoa kepada Allah, tapi pada masa yang sama mai juga berdoa, wahai syekh-syekh sekalian, wahai tok khamat sekian. Mereka nak mencari kebaikan tak? Semua nak cari kebaikan. Nak mendekatkan diri kepada Allah, mengenal Allah dengan menggunakan akal. Mereka nak kebaikan tak? Nak kebaikan. Tetapi mereka terlupa bahawa dalam kehidupan ini telah dihantarkan Rasul. Dan Rasul tinggalkan kita apa? Al-Quran dan juga hadis. Rasul berpesan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin min ba'di wa'addu 'alaiha bin nawajid. Tetaplah kamu dengan sunnahku dan juga sunnah para khulafa ar-rasyidin, yang kemudiannya gigitlah ia dengan gigi geraham kamu. Nabi SAW sebut apa? Sataftariqu ummati ila 73 firqah. Yahudi 71, Nasrani 72, umatku kepada 73. Kulluha finnar illa wahidah. Semua di dalam neraka melainkan satu. Satu ni bukan kumpulan NGO ke, parti ke, tak ada kenal-mengenal. Satu ni Nabi beri sifat. Para sahabat tanya, macam mana satu hak selamat? Nabi letak guideline dia. Ma ana alaihi wa ashabi, apa yang dibawa oleh aku, apa yang aku pegang, dan juga seperti mana yang ditunjuk oleh para sahabat. Jadi kita pegang hak ni tuan-tuan, cukup. Tak perlu untuk kita ambil benda yang kita tidak yakin. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa yang meragukan bagi kamu kepada apa yang tidak ada keraguan. Wallahu ta'ala alam. Jadi saya rasa sekadar itu sahaja pada malam ini. Jika ada kesilapan daripada saya dan juga sahabat saya Ustaz Syahril, kami minta ampun banyak-banyak. Semoga ada manfaatnya insya-Allah. Jadi saya serahkan kembali majlis kepada Fadilatul Ustaz Sayyid Abdullah. Alhamdulillah, sekian dulu apa yang telah kita perkatakan pada malam ini berkaitan dengan tajuk ilmu ma'rifat. Jadi apa yang disampaikan penutup oleh Al-Fadil Ustaz Muhammad Wafiq bin Desa tadi, jadi kita nak ma'rifatullah ataupun mengenal Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kembali kepada petunjuk Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam menurut fahaman salafus salih, bukan menurut fahaman hawa nafsu kita. Mudah-mudahan kita semua ni berada di atas jalan yang lurus,
jalan yang dibawa oleh baginda Nabi SAW, seperti mana yang Ustaz Wafiq bagi tahu tadi, wa ma ana alaihi wa ashabi, itu jalan apa yang aku berada di atasnya dan para sahabat aku radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi sekian dulu daripada kami, sedikit pengkongsian ilmu pada malam ini. Jadi kami tak dapat nak buka sesi soal jawab, kerana waktu pun agak jauh dah untuk kita melaksanakan solat isyak pula. Jadi saya mohon maaf bagi pihak kami ini jika ada tersilap bahasa, terkasar bahasa dan sebagainya. Jadi kami sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.